Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah pada kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk sesi PDPR berikutnya. Untuk kali ini kita akan belajar insya-Allah bidang akidah. Tajuknya ialah beriman dengan kitab. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 72 hingga 75. Jadi sebelum itu saya nak tanya murid-murid, murid-murid ingat tak beriman dengan kitab ni merupakan rukun iman yang keberapa? Cuba jawab dulu. Tak jawab? Tak jawab? Jawapannya ialah rukun iman yang ketiga. Tahniah pada jawab yang betul. Okey. Jadi untuk kali ini, objektif pembelajaran kita insyaAllah menyatakan pengertian kitab dengan betul. Yang keduanya ialah menyenaraikan nama-nama kitab dengan tepat. Okey, untuk memulakan pelajaran kita, kita akan dengar ceramah daripada da'i ini, tapi saya minta bantuan Abang Pensil untuk membacakan ceramah. Silakan Abang Pensil. Saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Terima kasih Abang Pensil. Okey, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abang Pensil tadi, poin-poin pentingnya, soalannya ialah mengapa saya ataupun kita menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan saya. Okey, yang pertamanya adalah ia merupakan wahyu Allah. Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Yang keduanya adalah mengandungi ajaran Islam. Seterusnya, Al-Quran ini adalah kitab Allah yang terakhir. Seterusnya ialah Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang terpelihara hingga hari kiamat. Tidak seperti kitab-kitab lain, kebanyakannya telah pun diseleweng daripada versi yang asal. Seterusnya, dalil nakli, yang ini saya akan baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Okey, surah daripada surah Nisa ayat ke-136. Jadi untuk mengetahui maksudnya, saya persilakan pembantu saya Cik Bot untuk bacakan maksudnya. Silakan. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Terima kasih Cik Bot. Okey, saya silakan kembali Abang Pensil untuk menyambung kembali ceramah dia. Silakan. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita patuhi. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Terima kasih Abang Pensil. Okey, berdasarkan apa yang Abang Pensil cakap tadi itulah kesimpulannya. Yang pertama, kita wajib beriman dengan Al-Quran. Wajib, hukum je. Seterusnya dalam Al-Quran ini mengandungi perintah dan larangan daripada Allah SWT kepada kita. Dan kitab ini, kita wajib beriman dengan kitab-kitab selain Al-Quran itu yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Nanti kita akan belajar. Dan meyakini kebenaran isi kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Okey, seterusnya. Okey, tajuk kita ialah kitab Allah SWT di sepanjang zaman dan nama kitab yang wajib kita ketahui. Jadi saya silakan Abang Pensil untuk menerangkan sedikit tajuk kita hari ini. Silakan. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Okey, mudah-mudahan sila bagi perhatian. Sekejap lagi Abang Pensil akan sebut nama kitab yang wajib diketahui oleh kita sebagai orang Islam ni.
Nama kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah, terima kasih Abang Pensel. Okey, sekarang kita cuba buat kesimpulan Okey, daripada apa yang disampaikan oleh Abang Pensel tadi. Okey. Yang pertama adalah kitab itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya. Kalam Allah ni adalah kata-kata Allah. Seterusnya ialah dalam kitab-kitab tersebut mengandungi syariat dan petunjuk. Apa itu syariat? Yang kita akan dapat tahu. Dan memimpin manusia ke jalan yang benar. Okay, sekarang saya nak tanya murid-murid sekalian, kan sesenaraikan nama-nama Rasul dan kitab apakah yang Allah turunkan kepada mereka. Okey. Nabi Daud. Okey, apakah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud? Okey, Zabur. Tahniah kalau jawab betul. Nabi Musa kitab apa? Kitab Taurat. Nabi Isa kitab Injil, dan Nabi Muhammad pastinya kitab Al-Quran. Boleh ingat? Okey. InsyaAllah boleh ingat Okey, sebelum kita akhiri pelajaran kita untuk hari ini, sedikit info tambahan. Itulah selain kitab ni, Allah juga turunkan suhuf, yakni lembaran yang mengandungi wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul, seperti suhuf kepada Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Musa. Seterusnya syariat tadi ialah bermaksud hukum dan aturan Islam yang Allah SWT beri kepada manusia. Dan kita ni sebagai manusia mesti patuh seperti akidah, ibadah dan akhlak. Dan seterusnya, kitab Zabur, Taurat dan Injil pada masa kini ialah kitab yang diseleweng daripada kitab asalnya. Telah pun diseleweng. Okey, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa jika ada latihan ataupun soalan kuis ke, sila siapkan. Dan insya-Allah kita berjumpa kembali pada hari esok dengan tajuk yang lain lah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.